Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Hari Farmasi Sedunia sebagai peringatan tentang sumbangan penting farmasi dalam memastikan keselamatan, keberkesanan dan akses mudah penjagaan kesihatan untuk semua. Selaras dengan komitmennya untuk menyokong kerjaya farmasi dan memupuk penambahbaikan berterusan bagi pesakit, Jurudong Park Medical Center JPMC meraikan sambutan Hari Farmasi Sedunia. Acara diadakan di Pantai Jurudong Specialist Center. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Dianjurkan oleh Jabatan Farmasi JPMC, acara bertemakan Ingat Kesihatan, Ingat Farmasi. Every label, every face, every dose, we double check it. Upacara penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-79 diadakan petang kemarin. Acara diadakan di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penurunan bendera besar negara menandakan berakhirnya pengibaran bendera di seluruh negara sempena sambutan Hari Keputeraan. Upacara penurunan bendera negara sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan juga diadakan di 3 daerah lain. Di daerah Blyth, upacara penurunan diadakan di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan Jalan Sungai Kuala Blyth. Bendera diserahkan kepada Awang Muhammad Faiq bin Haji Rani, pemangku pegawai daerah Blyth. Bagi daerah Tutong, upacara berlangsung di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Bendera diserahkan kepada Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel LS Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, kawasan letak kereta Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Mukim Bangar menjadi tumpuan upacara di daerah Temburong. Bendera diserahkan kepada Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Negara Brunei Darussalam komited untuk terus memperkukuh perkhidmatan awam yang adaptif, inovatif dan berdaya tahan demi memenuhi aspirasi masa hadapan serta keperluan rakyat selaras dengan matlamat Wawasan Brunei 2035. Perkara ini ditekankan melalui pembentangan oleh Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri pada sesi plenari Persidangan ASEAN mengenai perkhidmatan awam yang bersedia menghadapi masa hadapan di Selangor, Malaysia. Awang Ajman bin Haji Meludin selaku Ketua Perkhidmatan Awam mengongsikan tentang usaha berterusan negara dalam memupuk inovasi dan membina kepimpinan. Ini termasuk inisiatif strategik negara dalam rangka program berwawasan untuk memperkukuh keupayaan inovasi, mempertingkatkan kerjasama rentas sektor serta mempromosikan kecemerlangan kepimpinan sebagai teras utama membangun perkhidmatan awam berdaya tahan. Persidangan bertemakan keterangkuman dan kemampanan dianjurkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia bersempena kepengerusian ASEAN 2025. Persidangan berakhir dengan pengesahan deklarasi ASEAN mengenai perkhidmatan awam yang sedia menghadapi masa depan. Persidangan merupakan inisiatif
di bawah Pelan Kerja Kerjasama ASEAN mengenai hal ehwal perkhidmatan awam berlangsung baru-baru ini. Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi 20 pelajar kelas Al-Quran dewasa. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada para tenaga pengajar kelas Al-Quran dan Mukaddam kanak-kanak, kelas Al-Quran dewasa, kelas Muslimah, kelas Asas Tajwid dan kelas Asas Taranum. Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah mengesahkan makanan Chicken Sausage with Calamansi keluaran Pure Foods Hormel Company Inc. Filipina mengandungi daging ayam yang sumber serta status halalnya diragui memandangkan produk tersebut tidak mempunyai pengiktirafan halal dari mana-mana badan pensijilan halal yang diiktiraf. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah memaklumkan pemeriksaan tersebut dijalankan selepas menerima aduan berhubung dengan produk berkenaan. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah menasihatkan pemilik perniagaan yang menjual produk terbabit supaya segera mengasingkan produk berkenaan dan tidak mempamerkannya di ruangan jualan yang terdedah kepada orang awam. Semua pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk makanan serta pengguna diingatkan agar sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk dan barang gunaan import yang dijual kepada orang ramai dengan memastikan produk yang halal dan suci tidak bercampur atau diletakkan bersama dengan produk yang tidak halal. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha menganjurkan kempen derma darah. Acara sempena sambutan memperingati Hari Ulang Tahun ke-55 penukaran nama Bandar Brunei menjadi Bandar Seri Begawan berlangsung di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Sebanyak 51 pahin darah dikumpul semasa kempen berkenaan. Orang ramai dialu-alukan menyertai kempen sama yang akan diadakan Sabtu ini di setiap poin. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji mengongsikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menetapkan syarat dan garis panduan kesihatan bagi jemaah haji negara musim haji tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026. Garis panduan tersebut merangkumi keperluan vaksinasi, pemeriksaan kesihatan dan langkah-langkah pencegahan bagi memastikan keselamatan kesihatan awam. Kerajaan Arab Saudi menetapkan bahawa jemaah haji perlu bebas daripada penyakit berjangkit dan mempunyai tahap kesihatan mencukupi untuk menunaikan ibadah haji tanpa risiko terhadap diri sendiri atau orang lain. Antara penyakit dan keadaan kesihatan yang dianggap tidak layak bagi jemaah haji, kegagalan salah satu organ utama termasuk buah pinggang, jantung, penyakit paru-paru kronik dan sirosis hati serta penyakit saraf dan mental yang menjejaskan daya kognitif atau disertai dengan kecacatan fizikal. Selain itu, situasi yang turut menjejaskan kesihatan umum termasuk kehamilan berisiko tinggi atau berada dalam tempoh 3 bulan terakhir kehamilan, penyakit berjangkit yang aktif dan berisiko serta penyakit kanser aktif yang sedang menjalani rawatan kemoterapi atau seumpamanya melibatkan ubat dan prosedur yang menekan sistem imun secara ketara. Rombongan bakal haji juga disyaratkan untuk membuktikan pengambilan vaksinasi lengkap COVID-19 atau bukti pengesahan pulih dari jangkitan COVID-19 sekitar tahun ini.
Semua bakal haji atau pekerja musim haji juga diwajibkan mengambil vaksin Neisseria meningitis ACYW. Pihak berkuasa kesihatan Arab Saudi akan melaksanakan langkah tambahan pemeriksaan kesihatan di pintu masuk untuk jemaah dari negara tertentu bergantung pada tahap risiko kesihatan di negara asal jemaah.